Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan topik 8 iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, bermula dari Xiao Peng, kemudian Muhammad Razin, Nur Najiha, Eugene, Kelvin dan saya, Muhammad Isamin Amir. Sekian saja untuk pengenalan daripada kumpulan kami. Kemudian kita akan terus ke slide yang pertama yang akan dibentangkan oleh Xiao Peng. Sebelum masuk kepada topik utama kita hari ini, saya hendaklah menerangkan tentang objektif pembelajaran topik ini. Apakah itu objektif pembelajaran? Objektif pembelajaran boleh dikatakan sebagai sebab kumpulan kita membentangkan ataupun apa yang perlu diketahui oleh murid-murid selepas belajar tentang topik ini. Objektif pembelajaran pertama bagi topik ini ialah pelajar perlu mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian sama ada sebagai pelajar atau pekerja. Selain itu, pelajar perlu memahami dan menghayati kepentingan mereka untuk berperanan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi mendukung usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selamat. Pelajar mampu memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi teras kewujudan sebuah masyarakat yang harmonis. Pada akhir, pelajar perlu peka dan menyedari tentang pentingnya usaha mengekang amalan tidak beretika. Empat ini ialah objektif pembelajaran bagi topik ini. Saya juga berharap murid-murid dapat memahami objektif ini pada akhir presentation kita. Seterusnya, saya hendaklah menerangkan tentang definisi tanggungjawab sosial. Yang pertama, definisi tanggungjawab sosial ialah seseorang itu mengakui bahawa pilihan dan perbuatan, keputusan dan tingkah lakunya akan memberi kesan kepada alam persekitaran di mana ia tinggal. Seterusnya, keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. Saya bagi satu contoh yang bersesuaian dengan definisi 1 dan definisi 2 tentang tingkah laku individunya. Contohnya, Ali seorang yang tidak mengenai definisi tanggungjawab sosial, suka buang sampah di sekitar kawasan perubahannya. Apakah kesan tingkah ini? Mungkin penduduk-penduduk lain akan mencontohi Ali ataupun mendatangkan kesan yang lagi serius, iaitu penyakit-penyakit atau wabah. Sebaliknya, kami ambil seorang murid atau pelajar atau seseorang yang lain yang mengenai tentang tanggungjawab sosial. Orang itu akan mengenai atau mengakui pilihannya akan memberi kesan yang buruk kepada persekitaran yang dia tinggal ataupun persekitaran sosialnya. Dia akan menjaga kawasan persekitaran sosialnya dengan baik ataupun memberi teladan kepada penduduk lain, orang persekitarannya, supaya dapat mewujudkan satu kawasan yang baik bagi orang persekitarannya. Inilah kepentingan tanggungjawab sosial kepada kita semua orang. Seterusnya, tanggungjawab sosial sebahagian daripada etika
kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Tugas kewarganegaraan mereka seperti undi, mematuhi undang-undang. Okey? Selain itu, individu sebagai warga yang bertanggungjawab sentiasa mengutamakan kepentingan masyarakatnya atau negaranya. Di samping itu, secara global, manusia juga mempunyai tanggungjawab ke atas kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk dunia. Dalam hal ini, saya boleh bagi satu contoh seperti kita tidak membakar sampah secara terbuka. Kerana ini akan menyebabkan kesan rumah hijau. Dan kesan ini adalah kesan membawa kepada global ini, bukan kepada kawasan persekitaran sahaja. Ini ialah tanggungjawab sosial kita. Tidak membakar secara terbuka. Dan akhirnya, keseimbangan antara peranan warga negara dan warga global menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampat. Seterusnya adalah sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial. Yang pertama, revolusi industri di barat. Antara penyebab kepada perubahan aktiviti sosial adalah wanita mula menjadi tenaga kerja seperti di kilang, terutama perusahaan tekstil. Kanak-kanak juga menjadi buruh untuk menambah tenaga kerja di kilang dan lombong kerana pertambahan kelahiran bayi mencanak naik pada ketika itu disebabkan penyakit pandemik telah dapat dikawal. Terdapat banyak lagi poin untuk revolusi industri di barat, tetapi poin yang saya berikan ini adalah lebih menjurus kepada sosial dan masyarakat. Ketamakan para kapitalis mengejar keuntungan menyebabkan timbulnya isu penindasan ke atas golongan pekerja, terutamanya wanita dan kanak-kanak kerana mereka dipaksa untuk bekerja lebih masa tanpa gaji. Pada abad ke-20, syarikat besar mula memberikan tumpuan kepada isu kecekapan dan keperluan pekerja untuk membela nasib pekerja demi kesejahteraan bersama. Pada tahun 1950-an, terbentuknya beberapa organisasi yang menyediakan kerja amal dan sumbangan, tetapi idea tanggungjawab sosial belum benar-benar terbentuk. Pada hari ini, tanggungjawab sosial tidak lagi terhad kepada isu-isu ekonomi dan perniagaan, sebaliknya meresapi pelbagai bidang seperti pembangunan sumber manusia, kenegaraan dan teknologi serta alam sekitar. Tanggungjawab sosial kini diguna pakai di setiap tempat yang melibatkan ramai orang seperti di platform media sosial. Kita juga perlu memahami sensitiviti setiap kaum seperti di Malaysia yang terdapat masyarakat berbilang kaum. Pembahagian tanggungjawab sosial terbahagi kepada 4. Yang pertama, tanggungjawab sosial kepada rakyat, iaitu ahli masyarakat. Rakyat harus menjalin perpaduan yang erat antara satu sama lain. Negara kita sudah 62 tahun merdeka. Negara kita banyak mengalami pelbagai cabaran dalam pembangunan negara. Isu perpaduan dikenal pasti sebagai elemen yang signifikan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang unggul. Selain itu, sebagai rakyat, kita harus mempertahankan perpaduan yang sedia ada. Yang kedua adalah tanggungjawab sosial sebagai profesional, iaitu pekerja. Sebagai profesional, kita harus mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak membebankan orang lain untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, kumpulan kami telah membahagi tugas-tugas untuk menyiapkan rakaman ini. Setiap orang harus peka dan menghormati tugas yang dilakukan oleh rakan kumpulan yang lain. Yang ketiga adalah tanggungjawab sosial dalam organisasi atau korporat, yang ini perniagaan dan ekonomi.
Setiap keputusan yang diambil oleh ahli korporat haruslah mengambil kira dan tidak menjejaskan alam sekitar. Hal ini kerana kebanyakan ahli korporat lebih mementingkan keuntungan berbanding nasib generasi akan datang. Jadi jika kita menjadi ahli korporat, kita akan menyokong ataupun membantah. Ahli korporat mempunyai hujah tanggungjawab sosial yang tersendiri. Hujah ini terbahagi kepada dua, iaitu menyokong atau membantah. Sebagai contoh, untuk menyokong adalah penjagaan menimbulkan masalah dan harus membantu mengatasinya. Dan contoh untuk membantah pula adalah tujuan penjagaan adalah untuk menjana keuntungan bagi para pemiliknya. Walaupun setiap hujah menjelaskan kelakuan tak bertanggungjawab sosial organisasi, terdapat satu lagi sebab asas yang menyokongnya, iaitu keuntungan itu sendiri. Organisasi yang menyumbang kepada masyarakat di mana tindakan mereka boleh dilihat dengan jelas dapat memperkukuhkan reputasi dan menguasai bahagian pasaran yang lebih besar bagi produk mereka. Yang terakhir adalah tanggungjawab sosial ke alam sekitar. Hal ini termasuk dalam konteks jangan membuang sampah merata-rata, terutamanya sekali sungai. Kurangkan penggunaan kenderaan persendirian dan naiki pengangkutan awam untuk mengurangkan pembebasan karbon. Hal ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk memelihara alam sekitar. Sekarang, saya akan membincangkan tentang tanggungjawab sosial sebagai rakyat, ataupun dalam kata yang lebih mudah, iaitu tanggungjawab sosial kita sebagai ahli masyarakat. Yang pertama, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri ini merujuk kepada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Yang kedua, menjadi ejen moral. Menjadi ejen moral ini adalah untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan waran dan ancaman, seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Contoh yang paling terdekat kini ialah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun lebih dikenali sebagai PKPB, di mana pihak polis dan askar sudah tidak mengawal rakyat dengan ketat. Kini segalanya bergantung kepada etika rakyat untuk mengurangkan kes COVID-19 ini dengan cara mematuhi SOP, kekalkan jarak dan elakkan mass gathering. Yang ketiga ialah tanggungjawab kita sebagai khalifah, iaitu menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan amanah. Sebagai contoh, individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Manusia berakhlak mulia dan beriman, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Melalui firman Allah ini sudah terang lagi bersuluh, tanggungjawab sosial kita sebagai rakyat haruslah dititik beratkan. Tanggungjawab sosial terhadap manusia lain atau orang lain. Apakah tanggungjawab yang harus ada pada sosial? Pertama sekali, mereka perlu ada prinsip kebaikan kepada diri sendiri dan juga kebaikan kepada orang lain. Prinsip kebaikan seperti tolong-menolong, hormat menghormati antara satu sama lain harus adalah dalam sosial. Hal ini boleh mengelakkan daripada berlakunya konflik-konflik atau pergaduhan yang akan menjejaskan hubungan dalam sosial. Tanggungjawab kedua ialah sosial haruslah berinteraksi dan bekerjasama dalam kehidupan kerana perbuatan tersebut merupakan asas hidup bermasyarakat. Melalui interaksi dan kerjasama, boleh mengeratkan hubungan antara manusia dalam sosial kerana dapat saling memahami dan mengenali. Dengan ini, suasana yang harmoni dan aman dapat diwujudkan dalam sosial. Tanggungjawab sosial terhadap orang lain sangat penting kerana mereka saling memerlukan
Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidupnya dan begitu jugalah keperluan orang lain kepadanya. Selain itu, tanggungjawab sosial terhadap orang lain juga penting bagi membentuk komuniti yang kemudiannya dipanggil tamadun. Hal ini kerana wujudnya sistem bermasyarakat atau komuniti yang sistematik dan kompleks. Contoh sistem bermasyarakat atau komuniti yang sistematik iaitu memiliki sistem peraturan, undang-undang, sistem budaya, organisasi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Maksud tamadun ialah pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah, atau juga boleh dimaksud sebagai keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Tempat yang berdirinya tamadun tersebut dipanggil Madinah, iaitu bermaksud bandar atau kota. Selain mengamalkan prinsip kebaikan dan perlu interaksi dan kerjasama, sosial juga perlu memainkan peranan dalam menjadi peniup wisil. Peniup wisil bermaksud pendedahan salah laku dan perbuatan yang tidak beretika dalam masyarakat atau organisasi. Hal ini penting bagi menjamin kesejahteraan hidup dan membanteras gejala sosial dalam sosial. Akhir sekali, tanggungjawab sosial yang perlu ada terhadap manusia lain ialah haruslah sosial mempunyai sifat kesukarelawan dan kedermawan. Kedua sifat ini dapat memberikan bantuan kepada manusia lain yang memerlukan. Sebagai contoh, mendermakan wang, baju, makanan kepada orang yang miskin dan juga pusat penjagaan kanak-kanak dan juga warga tua. Dan juga menjadi sukarelawan dan pergi ke pusat penjagaan kanak-kanak dan warga tua untuk membantu membersihkan bilik katil di pusat penjagaan tersebut. Sekarang saya akan menerangkan tanggungjawab sosial terhadap profesional atau pekerja. Terdapat 6 sifat amanah kepada profesion yang perlu dipegang, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti dan juga setia dan menyimpan rahsia. Pekerja harus jujur dalam menjalankan tugasnya. Mengapa? Kerana dengan sikap jujur, pekerja dapat melakukan segala kerjanya dengan tenang dan nyaman. Pekerja tersebut juga boleh mendapatkan kepercayaan dan keyakinan orang lain seperti rakan sekerjanya, pelanggan dan juga majikannya. Bagi sikap tekun, cekap, teliti serta setia dan menyimpan rahsia sangat penting kepada seorang pekerja. Sikap-sikap tersebut sangat diperlukan oleh majikan kerana pekerja yang mempunyai sifat tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada majikan dan syarikatnya. Hal ini kerana pekerja tersebut dapat mempamerkan hasil kerja yang berkualiti dan juga boleh meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat. Bagi sikap berterus terang juga penting dan ia lebih kurang sama dengan sikap kejujuran. Selain pekerja harus mengamalkan sifat amanah tersebut, suasana kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan juga penting dalam sesebuah organisasi. Suasana kekeluargaan, kasih sayang dan muafakat amat diperlukan dalam organisasi kerana suasana tersebut dapat menimbulkan keseronokan pekerja untuk bekerja dan juga boleh mengurangkan tekanan kerja. Oleh itu, majikan dan pekerja kedua-dua pihak ini memainkan peranan dalam mewujudkan suasana tersebut. Bagi kebajikan, pekerja juga signifikan kerana kebajikan yang baik boleh meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Ini adalah tanggungjawab organisasi dan juga majikan terhadap pekerja mereka. Prinsip menjaga juga harus diamalkan oleh pekerja
kepada pelanggan atau pemegang taruh. Menjaga pelanggan dengan membantu pelanggan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan tidak mendedahkan identiti atau maklumat mereka kepada orang lain. Dan juga pekerja harus memberi layanan yang baik kepada pemegang taruh dan juga menghormati mereka. Selepas itu, pekerja atau profesional yang memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum, mereka dipanggil pihak ketiga. Tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Tanggungjawab ini amat penting selain daripada pekerja mesti mengamalkan sifat amanah dan juga mempunyai prinsip menjaga pelanggan. Perkhidmatan yang diberi kepada semua pelanggan sama bagi menunjukkan adil dan sebagai penghormatan kepada mereka. Yang terakhir adalah prinsip tanggungjawab fidusiari oleh seorang pekerja dengan majikan atau pemegang saham. Fidusiari bermaksud seseorang yang diberi kepercayaan oleh orang lain. Haruslah pekerja taat kepada majikan mereka dan menjadi seorang pekerja yang beretika. Tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau corporate. Itu adalah kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Tanggungjawab sosial corporate CSR bermaksud komitmen syarikat dan organisasi corporate terhadap keperluan sosial, iaitu hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. 7 subjek utama tanggungjawab sosial iaitu: yang pertama sekali, tadbir urus organisasi. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, amalan buruh. Yang keempat, alam sekitar. Yang kelima, operasi yang adil. Isu-isu pengguna. Dan akhirnya, penglibatan dan pembangunan masyarakat. Okey, sekarang saya akan explain tentang tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Rum ayat 41, telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Contoh pencemaran air akibat pembuangan sisa-sisa kimia, pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilapor ialah di kawasan Pasir Gudang, iaitu Sungai Kim Kim dan Sungai Johor di Johor. Untuk setelah ini, saya akan menyatakan kesimpulan yang dapat kita pelajari di topik 8, iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Pertama sekali, ialah penghayatan nilai yang bermaksud kita perlu mengenal pasti perbezaan antara nilai-nilai yang baik dan buruk dalam pelbagai konteks etika dan peradaban, dan dalam masa yang sama juga kita perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan harian. Hal ini kerana penghayatan nilai yang baik dan positif dalam sebuah masyarakat dapat membina sebuah masyarakat yang beretika dan berperadaban dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Tidak lupa juga tentang prinsip kebaikan atau keseimbangan, ejen moral, amanah, kesukarelawanan, kedermawanan, peniak wisel, prinsip fidusiari dan pihak ketiga.
Akhir sekali, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk membina hubungan positif dan berkekalan sesama manusia, alam sekitar dan Sang Pencipta. Dalam Islam juga ada mengatakan bahawa Allah SWT sentiasa melihat setiap amalan yang dilakukan, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat ke-105 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, kemudian yang menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Sekian saja dari kami. Terima kasih dan salam sejahtera.